Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya minta maaf lah, Ustaz Alim yang tukar. Saya marah saya. Marah Ustaz Alim. Kelebihan saya ni kalau kelas saya taruh kamera. Kelas Ustaz Alim ada kamera. Kita buat main kamera semua. Siang dulu. Jujur kan. InsyaAllah kita akan belajar sikit mengenai nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya datang di sini baju ilmi ni, saya datang niat saya ni, saya bukan nak mengajar. Niat saya nak kongsi. Saya bukan mengajar. Saya mai apa yang saya belajar, saya kongsi itu je. InsyaAllah sebelum tu sikit kita ambil mukadimah sikit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, "Falaula idza balagatil hulqum." Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83, maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkong, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadamu daripada kamu, tapi kamu tidak melihat, maka mengapakah jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya dan bertempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Apa yang saya nak cuba terang di sini, subhanallah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan satu peristiwa yang akan jadi kat setiap manusia, termasuk diri saya. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan ayat ini khusus pada setiap individu manusia. Allah kata, "Falaula idza balagatil hulqum." Bila nyawa sampai kepada kerongkong, setiap individu manusia kita ni semua kita akan hadapi benda ni. Demi Allah kita akan hadapi benda ni. Bila nyawa sampai di sini, Allah tanya. Ibnu Katsir dalam ayat ini, Ibnu Katsir kata apa? Ayat ini Ibnu Katsir kata khusus untuk orang yang tengah nazar sakaratul maut ni. Tapi Quran ini dia ada kaedah. Kaedah dia apa dia? Satu ayat itu dia datang dalam khusus. Tapi dia boleh guna khusus untuk satu individu. Contoh Allah kata untuk ahli kitab, khusus untuk dia orang. Tapi dia boleh gunakan dalam bentuk umum. Yang ni Allah kata khusus untuk orang yang tengah nazar. Tapi keumuman dia apa dia? Allah tanya, bila nyawa sampai di kerongkong ni, ketika itu kita dekat, kita melihat nyawa sampai kita melihat tu, Allah kata lagi, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Itu Allah kata, kalau kamu betul-betul orang yang benar, ni bahasa saya lah, orang yang benar, kembalikanlah nyawa tu. Subhanallah. Sebab kita pernah melihat benda ni. Mak kita ke, bapak kita ke, tok kita ke, sepupu kita ke, saudara kita dalam keadaan macam tu, dalam keadaan nazak tu. Time tu siapa yang nak bantu? Pada waktu tu siapa yang nak bantu kita? Siapa yang mampu membantu kita tu? Kita nak hadapi benda tu. Yang nak membantu kita apa dia? Amalan kita. Dan Nabi bagi berita gembira. Di antara benda yang nak bantu kita apa dia? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, anak yang soleh yang mendoakan. Nampak tak? Bila matinya anak Adam, terputus segala amalannya, yang ada apa dia? Anak yang soleh yang nak mendoakan dia. Nampak tak? Apalagi nikmat yang seorang sunnah, bila dia di kala time tu, siapa yang tak dibantu? Nikmat apa dia? Dia nak anak dia doa untuk dia, dia nak isteri yang soleh mendampingi dia. Benda ni Nabi kata. Akan Nabi meninggal ada riba siapa? Aisyah. Nampak tak? Nabi sandar ada riba Aisyah. La. Kita pasal apa saya buat kisah ni? Kita dah belajar punya banyak, baca agama banyak.
Pernah tak kita manfaatkan benda ni pada keluarga kita? Nampak tak? Pernah tak kita manfaatkan ilmu ni pada keluarga kita? Pasti dia orang ni nak mewarisi kita. Dia orang nak mewarisi kita. Kita jangan jadi macam dalam Quran Allah kata himar kalde yang membawa kita. Himar ni kalde lah. Allah guna kalimah kalde. Kan? Kita tahu bahasa yang lebih kalde. Donkey. Kan? Yang membawa kita, yang mana dia tak memanfaatkan benda tu. Beli kita, beli Asmaul Husna, beli Fathul Bari, beli itu, beli ini, tak memanfaatkan. Nampak tak? Sebab tu para salafus saleh, kan? Mereka akan memanfaatkan ilmu. Di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang semua kenal, muhaddis besar. Nampak tak? Sebab tu bila dikahwinkan anak perempuan dia dengan seorang anak murid dia, pagi tu anak murid ni dia kata kat bini, saya nak pergi bertemu ayah pula untuk nak belajar. Apa anak dia kata? Apa saja ilmu ada pada ayahku ada pada aku. Apa ada kelebihan dia? Kan? Itulah Allah kata, bila nyawa sampai dia terongkong, siapa nak bantu kita? Siapa yang boleh bantu kita tak kala tu? Tak ada siapa boleh bantu kita. Harta kita, kehidupan kita, apa yang boleh bantu kita? Jawatan kita, pangkat kita, ni dia akan mencari. Dia akan mencari setiap insan. Allah kata, bila datangnya masa tu, Allah tak akan kurangkan sesaat dan tak akan lebihkan sesaat. Dia pasti akan datang memburu kita. Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? Setiap saat ni kita hidup ni, kan? Dia mendekatkan kita kepada kematian. Tapi manusia buat apa tak tahu. Dia hidup dia buat tak tahu, maka dia tak akan mati. Subhanallah. Setiap hari ni kita mendekati kepada kematian. Kita pasti akan mati. Dia tak kira umur. Bukan macam nak kata, oh tunggulah 80, 90, Nabi mati 64, mungkin saya 65 kot dah. Tak tahu bila. Satu benda yang Allah rahsia. Ini benda yang akan jadi. Semua kita akan jadi. Jadi sebelum terlambat, kumpulkan amalan dan tarbiyah keluarga. Tarbiyah. Cuba tarbiyah keluarga. InsyaAllah, itulah sikit mukadimah kita. Hari ni kita nak masuk satu nama yang cukup bagus, hebat. 2 minggu sudah kita belajar mengenai Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nampak tak? Ar-Rahman ni Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasihani dan Maha Pemurah. Pemurah dia tu macam mana? Dia punya pemurah. Rahman dia ni, kat semua makhluk dia Rahman. Tak kira lah orang tu benci dia lah, orang tu kata tak ada Tuhan ke, duk maki Allah Ta'ala ke, duk buat nanya macam mana sekali pun, dia punya Rahman. Dia buatlah nanya macam mana pun, sampai orang kata sekarang ni tak ada Tuhan lah. Mana ada atheist duk kata pun tak ada Tuhan, there is no God. Semua penipu dia kata. Tetap dia tunjuk Rahman dia. Nampak tak? Orang maki lah, black metal, maki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan maki, betul-betul maki. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap tunjuk dia punya Rahman kat dia. Dia tunjuk Rahman dia. Walaupun kita tak layak menerima Rahman tu, tapi dia tetap nak memberi. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita sudah, kita sudah bertahan Allah Ta'ala ni. Kadang buat dosa Allah Ta'ala ni, ya Allah. Tapi Allah Ta'ala dia nak tunjuk dia punya Rahman kat kita. Dia nak tunjuk dia punya pemurah dan penyayang dia kat kita. Nampak tak? Dan ni Ar-Rahim. Nampak tak? Saya dah ajak itu dah. First, ni bro, saya hafal satu. Allah Al-Illa, Ar-Rab lagi, Al-Khaliq lagi, Al-Khallaq. Ini Ar-Rahman, ni Ar-Rahim. Macam mana cara nak menghafal nama Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memang kelas ini untung dapat hafal teknik-teknik menghafal nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Barang siapa yang menghafal nama Allah ada 99 nama, kurang 1, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk syurga. Dan Ibnu Qayyim bila dia menjelaskan hadis ini, dia kata apa? Bukan setakat hafal, memahami dia, nampak tak? Dan menggunakan dalam kehidupan, menggunakan nama dalam kehidupan, dan juga mengubah diri kita. Jadi saya ajaklah teknik-teknik bukan saya apa pun.
ajar teknik macam mana kita nak beramal. Saya ajar sini macam mana nak beramal dengan nama-nama Allah ni. Macam mana nama Allah ni nak ubah hidup kita. Itu kan. Macam mana nama Allah ni mengubah hidup kita. Kalau tak ubah hidup kita, kita yang problem. Kita kena cek diri kita. Hari ni kita nak belajar dengan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Tanzilu mir Rahmanir Rahim. Nampak tak? Diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam surah Yasin, itu surah Fussilat ayat yang kedua. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan salam selamat dan sejahtera sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Nampak? Saya buka Ibnu Katsir ayat ni Yasin 58. Ibnu Abbas dia kata apa? Bila main tak saja satu kongsi ilmu, bila main tafsir ni jangan fokus pada satu tafsir sajalah. Bila main kata tafsir Quran ni, jangan berfokus pada satu tafsir. Contohlah, jangan berfokus pada Ibnu Katsir saja. Memang Ibnu Katsir ni tafsir yang hebat, maksurat yang dalam dia ada hadis-hadis yang menguatkan ayat tu. Tapi kalau kita ni, apa pesan cikgu saya kat saya lah, cikgu pesan apa? Kalau nak bijak, nak tahu banyak ilmu, rujuk banyak kitab. Ayat ni, nak tahu ayat ni, tengok tafsir Ibnu Katsir, tengok Qurtubi kata apa. Tak masalah, tak tengok Syed Hawa pun tak ada masalah, Fizilal Quran pun tak ada masalah. Tengok apa dia orang punya pandangan terhadap ayat ni, penjelasan dia orang. Itu kelebihan lah. Banyak kita rujuk, banyak ilmu kita dapat. Ini apa cikgu saya pesan lah. Kalau salah, dia salah. Saya cuma ajar, saya sampai. Nampak tak? Apa yang Ibnu Katsir kata dalam ayat ni, Ibnu Katsir bawa kata-kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Allah kata, Salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan salam, selamat dan sejahtera sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Bila kita masuk syurga, Ibnu Abbas kata, bila kita masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keselamatan kepada kita. Ini rujuk kepada apa? Bila kita masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan keselamatan kepada kita. Lagi saya nak tanya. Boleh dia jawab, saya nak bagi saya suka bagi hadiah. Dia pun semua tahu, makcik-makcik yang rumah kata, saya nak bagi motor saya. RM4,000 motor. Bila kita jawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, apa makna dia? Salam sejahtera ke atas kamu. Nampak tak? Kita faham tak apa yang kita ucap ni? Sini Allah kata, Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Nampak tak? Bila kita nak kata ni, saya kata Pak Mi, Assalamualaikum. Apa yang kita nak maksud kat sini? Apa yang kita maksud kat sini? Maksud dia, ni hadis ni. Sebab baru hari tu belajar saja nak main kongsi lah. Baru 3 hari, 4 hari sudah belajar. Tu dia fresh lagi. Kalau sebulan dia lupa. Ni hadis ni. Hadis yang keempat, bab yang keempat dan bab yang kelima dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana Nabi kata, Ayyuhal Islam mi afdalu. Islam apa? Orang Islam bagaimanakah yang paling afdal? Orang Islam bagaimanakah yang paling afdal? Nampak tak? Dia sama juga dalam ni. Babu al-muslimu man sallimu muslimuna min lisani wa yadihi. Nampak tak? Maksud di sini apa? Hadis ni daripada Abdullah bin Amr. Nabi kata, seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nampak tak? Seorang muslimin dia rasa selamat daripada gangguan lisan dan tangan dia. Yang inilah Assalamualaikum makcik. Inilah Assalamualaikum. Bila kita bagi salam kat seseorang ni, maksud dia apa? Orang tu, abang depan saya ni, bila saya kata Assalamualaikum ke dia, abang ni dia selamat daripada lisan saya dan juga tangan saya. Dia selamat kehidupan dia. Saya tak boleh buat nayak ke dia. Saya tak boleh buat nayak kepada dia. Nampak tak? Dia punya harta, dia punya nyawa, dia punya apa segalipun, semua selamat. Yang tu kita bagi salam ni. Sekarang ni manusia bagi salam tak tahu maksud apa. Assalamualaikum, ini tak boleh pakai ni. Orang bagi salam lah. Assalamualaikum, dia jalan sikit, orang bagi salam. Kita tak faham tu. Nampak tak? Dia status salam ni tak boleh.
Bila kita bagi salam ke seorang ni, maksud dia apa? Ni, dia ni terpelihara daripada kita. Kawan ni terpelihara daripada kita. Yang tu yang dalam hadis ni kata, seorang Muslim yang paling afdal apa dia? Muslim yang paling afdal ni Muslim satu lagi ni, dia selamat daripada kita punya lisan dan kita punya tangan. Nampak tak? Dia selamat lisan dan tangan kita. Yang ni, dia bagi salam. Nabi kata, benda pertama Nabi kata bila orang-orang muhajir masuk Madinah, Nabi kata apa? Tut'imut ta'am wa taqrabus salam. Nampak tak? Ni, kongsi makanan dan sebarkan salam. Maksud dia apa? Ni penduduk Ansar, penduduk Madinah Islam yang Nabi, yang dia orang bagi salam ni, dia orang selamat daripada muhajir punya lisan dan tangan. Nampak tak? Yang ni Nabi, ni tarbiyah Nabi. Nabi tekankan kepada orang Islam. Kita tak faham maksud salam. Kita tak faham maksud salam. Assalamualaikum ni, kita nak bagi, kita nak bilang, jumpa Assalamualaikum. Bagus lah. Di antara tanda-tanda hari kiamat ni, apa dia? Bila kita kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Orang yang tak kenal kita tak bagi salam. Memang fi'il tu sekarang berlaku dah. Di mana pun semua kira memang masalah apa? Kita tak dalam hati kita ni, wah ni Islam ni saudara. Tak ada. Kita cuma tengok ni mamak sikit, mamak ada metrik, tak ada metrik. Kita tengok masuk mana nanti dia tengok saya hati bawah. Kalau saya pergi bla-bla perak-perak ni semua, hati bawah. Memang saya mamak kala dah kata dah. Metrik. Pak Mi dia melakar, memang dia Kelantan memang tak dia kata. Saya memang dia metrik sikit. Nampak tak? Jadi kita tengok seorang ni, kita tengok dari segi apa? Kita tengok dari segi bangsa dia. Nampak tak? Kita tengok dari segi bangsa dia. Dia negara mana? Yang tu kita tengok dia. Dia bangsa apa? Dia negara apa? Kalau kita kenal, barulah kita nak bagi salam. Nampak tak? Kenal, kena kerja sekali ke atau dua tiga kali, apa salah kita bagi salam? Dia orang Islam, itu first. Yang first kita kena letak ni apa dia orang Islam. Yang tu paling first. Saya bukan nak kata jangan tengok bangsa itu, nak tengok lah, tak kata benda tu. Saya cuma kata letak dulu dia Islam, dia Muslim. Yang tu yang paling tinggi. Nampak tak? Kita jadi susah nak bagi salam. Nabi kata di antara tanda-tanda hari kiamat, apa dia? Kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Sekarang jadi, memang jadi. Kalau pergi mana pun tak berhenti buat bodoh, dia ni bukan kata kat luar, kat masjid bersama orang. Kat masjid bersama orang buat bodoh jalan. Kita kena bagi salam. Cuba kita ubah sikit lah. Ubah sikit. Nampak tak? Dan yang masa saya duduk kelas kat Kuala Lumpur, cikgu saya kata lah, masa belajar mengenai hari kiamat ni, dia kata di antara juga tanda-tanda kiamat ni, orang-orang Arab dia meminat bangunan-bangunan yang besar. Adakah ini bermaksud kita perlu bagi pecah bangunan tu? Tak ada lah. Dia buat tak boleh kena kira bagi pecah. Bukan. Ini menunjukkan ini adalah satu mukjizat Nabi ni. Nabi dah khabarkan dulu, benda tu berlaku dah. Ni macam apa? Inilah nubuah. Nampak tak? Di antara tanda-tanda kiamat kecil apa dia? Nabi kata manusia akan bercakap dengan bau. Manusia akan bercakap dengan bau. Apa dia tu? Handphone lah. Handphone. Nabi tak kata lah handphone, iPhone ke iPad. Nabi tak tahu. Nampak tak? Nabi kata manusia akan bertutur dengan bau. Bertutur dengan bau. Handphone lah kita dah cakap macam ni. Ni cikgu saya kata ni handphone ni bertutur dengan bau. Nampak tak? Nubuah ni. Nabi dah bilang dulu dah, benda-benda ni akan berlaku. Di antara tanda-tanda kita kan nak pakai handphone. Jangan lah. Nampak tak? Jadi di antara tanda-tanda daripada manusia hanya memberi salam kepada orang yang dia kenali sahaja. Tapi Nabi tak kata begitu. Tut'imut ta'am wa taqrabus salam. Sebarkan salam. Nampak tak? Jadi kita yang orang sunnah ni, kita kena amal pada kehidupan kita. Lepas ni pergi mana pun, Assalamualaikum. Lupa siapa pun. Kalau masalah, bagi pergi salam. Nampak tak? Yang pelik masa saya duduk kerja kat meja Kapitan Keling, Cina tu dia masuk Islam dah.
taklah Cina. Dia nak masuk, nak habis semayang. Takkan dia nak colour Melayu ke mana? Tak boleh. Cina. Dia masuk, Pak Gagah halau dah. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Mana boleh jawab salam? Hang ni muka orang Islam. Pening dah. Pak Gagah jadi pening. Cina jadi pening. Saya duduk dalam dia kata Assalamualaikum. Salam. Saya nak semayang boleh ke? Masuk lah semayang. Dia pun tak bagi saya masuk, dia kata. Dia kata, boleh masuk. Dia kata, nak masuk je dah. Dia kata, dia Pak Gagah kata, dia kata, ni. Dia bukan orang Islam ni. Tak pakcik, dia orang Islam. Dia nak semayang. Ya ke? Tak nampak macam Islam pun. Nak buat apa? Tak nak pakcik. Nak buat apa? Pada saya lah, itu saya pergi Mufti Saudi mai. Saya pergi Salumi kan dia mai. Saya pergi. Tapi tak ada nak sembang dia. Ramai orang. Memang dia tak kena sembang dia. Tu duduklah makan sekali. Dia duduk meja asing. Dia duduk meja VIP lah. Saya duduk meja asing. Yang pelik apa? Keliling saya ni semua Arab. Saya seorang yang mamak. Semua Arab. Keliling saya semua Arab. Saya duduk sini. Dia tengok saya, dia berkata, oh, India? Dia tak tanya apa pun. India? Saya kata, dah. Somalia? Dia kata, dah. Malaysian? Dia kata, Malaysian? Oh. Tapi yang cakap dengan saya, orang kulit gelap ke? Dia Arab. Dia kata, anak Mekah. Saya pernah Mekah. Dia kata, saya ada hotel kat Mekah. Dia kata, saya daripada Mekah, dia ada hotel. Dia kata, dia panggil saya daripada India. Dia tengok colour. Dia tengok colour, dia tulis hukum India. Dia tengok, dia kata, dah. Tulis juga Somalia. Somalia pun Somalia, India pun India. Apa nak jadi? Nampak tak? Jadi kita macam tu ke? Bila orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam, nak buat apa? Tak boleh buat apa. Dia tak boleh tukar colour. Dia colour-colour tu lah. Kita cuma kena terima dia. Dia saudara Islam kita. Yang tu lah. Pakcik tu dia tak mau lepas ke tu. Kawan dia bagi salam lagi. Salam dah jadi macam tak ada value dah sekarang. Nabi kita seorang tu selamat daripada lisan dan tangan dia. Nampak tak? Salam jadi tak ada value sekarang. Dan para ulama, bagaimana para ulama? Bila Nabi kata Nabi mulakan dengan lisan dan tangan. Kenapa Nabi mulakan dengan lisan? Nabi tak mulakan dengan tangan. Ini para ulama bincang. Saya dah sekilas saya beritahu syarah hadis ni. Ini para ulama bincang. Kenapa Nabi kata apa dulu? Nabi kata lisan, lepas tu Nabi kata tangan. Kenapa Nabi tak kata tangan itu lisan? Nampak tak? Pasal Nabi kata lisan, tangan dulu, lisan dulu. Tangan ni kita hanya boleh menyakiti orang tu yang terdekat dengan kita. Nampak tak? Yang dekat kita boleh sakiti dia. Tapi lisan ni kita boleh sakiti dia, tak kira jauh mana pun. Jauh mata memandang ke, jauh macam mana pun kita boleh sakiti dia. Sebab tu Nabi emphasize, tekankan sungguh. Apa dia? Jaga lisan. Selamat lisan dan juga tangan. Lisan kita boleh pergi sakit hati orang. Kok mana macam kita boleh tu Nabi letak dulu lisan. Kalau orang kata yang tu yang pentingnya Nabi ni letak. Tu dia letak lisan dulu, baru tangan. Nampak tak? Sikitlah. Lepas ni, ini kelebihan salam lah. Ini kelebihan salam. Bila kita memberi salam, kita kena pastikan orang yang kita beri salam ni, dia selamat daripada kita. Jangan bagi salam. Bagi salam, kita dah bagi salam, kita kena pastikan. Jangan buat naya kat dia. Nampak tak? Dah bagi salam, jangan buat naya. Dan di sini apa yang penulis ni dia kata, Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Ridwani, dia kata apa? Allah Ar-Rahman bermaksud dialah zat yang bersifat kasih sayang secara khusus yang diperoleh orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Saya kata tadi kan? Bila kata yang Ar-Rahman ni, Allah Ar-Rahim, maksudnya dialah zat yang berkasih sayang secara khusus yang diperoleh oleh orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Bila kata Ar-Rahman, untuk semua. Orang yang buat naya, orang buat apa, semua bagi. Tapi Ar-Rahim ni, dia khusus untuk orang mukmin. Nampak tak? Dia khusus untuk orang mukmin. Bukan setakat tu saja. Yang ni, cikgu saya, apa yang saya belajar di kelas, cikgu saya kata apa? Dia berterusan.
everlasting. Dia berterusan. Nampak tak? Dia bukan untuk satu peringkat atau tak, dia berterusan. Dan sifat dia berterusan. Sampai ke syurga pun kita dapat benda ni. Ayat atas tu. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Dalam syurga ni. Syurga memang nikmat. Kan? Hurul ain. Siapa tak mau? Memang bini pun kita lupa. Enter dia berkata apa? Saya masuk syurga ni, saya tetap mengingatimu. Di hati kau, dekat di hatiku. Walaupun di syurga. Sorry lah baby. Masuk syurga hurul ain semua ada. Allah kata dalam Quran, mata mereka ni pun Wateng susah nak cerita lah. Mati mereka mau tahu lah. Masuk syurga mereka mau tahu lah. Nampak tak? Sampai ke syurga kita dapat nikmat ni. Sampai ke syurga. Dan dia penulis ni kata lagi apa? Allah telah menunjuki mereka untuk mentauhidkan dan beribadah kepadanya di dunia dan memuliakan mereka di akhirat dengan memasuki syurganya serta menganugerahkan kenikmatan kepada mereka dengan melihatnya. Subhanallah. Apa lagi yang kita mau? Subhanallah. Cuba kita fikirkan. Kita hidup ni untuk apa? Orang Cina daripada pemain tokong. Ayah ni dapat tengok. Orang India ada pemain ni. Orang Kristian ada pemain ni. Kita dalam Quran Allah kata apa? Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nampak tak? Mereka beriman pada benda-benda yang ghaib. Allah, apa lagi kita mahu? Nikmat nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ni kita tak pun dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di antara manusia yang beriman mutlak kepada dia tanpa melihatnya. Subhanallah. Kita beriman pada Allah ni, kita dengar cakap kata-kata ni, kita beriman, kita taat dia, dikala apa? Kita tak melihat dia. Memang Allah ada. Kita yakin kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman Allah dekat dengan kita, tapi kita tak lihat dia. Subhanallah. Nampak tak? Ada contoh lah. Anak murid ni, anak murid, mereka suka buat kacau. Buat kacau semua. Rumah bising. Bila mereka dengar, cikgu disiplin main. Mereka dengar, guru besar main. Kelas jadi aman dan damai. Dia bukan demonstrasi aman. Ini aman betul ya. Ini aman betul. Nampak tak? Dia jadi aman, betul-betul yang aman. Mereka lihat guru besar, mereka tukar reaksi dia orang. Tapi kita beriman, kita taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat kehidupan kita tanpa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandarannya apa dah? Bila kita meninggal, kita nak lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi satu manusia mu. Cuba kita bincang. Apalagi satu manusia mu. Benda lagi mu emas tak? Emas satu gunung. Emas 10 lori ke? Emas ni apa boleh buat daripada nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ni yang ni kita nak menanti-nanti. Kita nak bertemu Rabb kita. Kita nak lihat Rabb kita. Subhanallah. Kita nak tengok Rabb ni macam mana. Nampak Allah itu jamin. Dia suka benda-benda yang cantik. Allah itu cantik. Nampak Allah itu jamin. Kita akan jumpa nama ni nanti. Bini pun nak menikah pun dengar, isteri hang ni pakai dia cantik. Tak sabar-sabar nak kahwin. Dengar cantik baru. Nampak tak? Allah kata Allah ini jamil. Allah ni cantik. Nampak? It's beautiful. Dia suka benda-benda yang cantik. Kita nak lihat dia. Subhanallah. Kita menanti. Jangan benci nak bertemu Allah. Dalam hadis Imam Tirmizi Nabi kata apa? Orang yang benci bertemu aku tak mau bertemu dia orang. Subhanallah. Jangan benci nak bertemu Allah. Allah tak akan bertemu kita. Nampak tak? Benda ni nikmat Allah nak beri. Allah nak beri. Di hari kiamat nanti, bila kita masuk syurga, Allah nak tunjuk. Allah nak tunjuk wajah dia yang sebenar. Subhanallah. Sebab tu, makcik-makcik yang Allah rahmati, cuba kita fikir saat kita lepas kita kembali pada dunia, lepas kita tinggalkan dunia, kita bilang kita akan dibuka hijab. Sekarang ni kita punya lens ni, kita hanya boleh melihat
yang ada depan kita. Benda gaib kita dapat lihat. Nampak? Bila kita nak meninggal ni, kita akan dibuka hijab. Hijab apa? Kita akan melihat benda-benda yang gaib. Pertama kita akan melihat siapa? Yang pertama sekali, malaikatul maut. Dia akan nak cabut nyawa kita. Kita akan melihat dia. Dan Nabi Ibrahim pernah berkata kepada malaikatul maut, aku nak lihat wajahmu yang sebenar, rupamu yang sebenar. Dan kita tahu status hadis ini, minta maaf. Dan aku lihat wajahmu, tak kalah masa engkau mengambil roh orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikatul maut kata apa? Angkat bila aku perintah angkat balik. Dia akan datang dengan rupa seorang itu kok cantik semua, cantik. Itu Nabi Ibrahim kata pula, aku nak melihat wajahmu, tak kalah engkau dicabut nyawa orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kata, kamu tak dapat tanggung, kamu tak dapat melihatnya. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, ya saya nak tengok dulu. Kalau kamu kalian jadi kali boleh dalam hadis tu dia macam mana? Malaikat itu sebesar langit dan bumi. Malaikatul maut sebesar langit dan bumi. Besar. Langit dan bumi besar. Dan dalam keadaan berapi. Api kan? Fire kan? Berasap. Dia ada dia punya apa? Tukul besi ya. Kita tak tahu lah. Yang tukul besi orang tu. Bentuk cak tanah ni. Tak tahu lah. Benda-benda yang pijak. Tukul besi kot. Tukul besi ke tukul apa tu? Apa? Cambuk. Cambuk. Saya tak tahu apa dia. Saya tak tahu. Cambuk. Saya mama. Cambuk. Yang itulah benda itulah. Cambuk. Jadi bila Nabi Ibrahim tengok, dia akan pingsan. Bagaimana keadaan kita? Itu Nabi. Dia baca sekarang dalam Quran, Allah kata, malaikat maut bila dicabut nyawa, dia ada dua sifat. Pertama, dia akan ambil nyawa dengan cara yang lembut. Dalam Quran Allah kata. Yang kedua, dia akan memukul. Yang itu bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan memukul, tarik rentak peluang. Dalam hadis kata apa? Sendi-sendi ni semua akan rasa ditarik keluar. Macam tercabut sendi. Cabut rentak keluar. Subhanallah. Kita nampak senang je. Nampak senang kita nyawa ikan. Bukan nyawa ikan, nyawa manusia tu. Kita nampak senang je dia. Saya nampak senang nyawa kau. Senang lah cakap mati entah. Nampak tak? Kita nampak senangnya. Tapi yang rasa tu yang dua rasa kawan tu. Nampak tak? Cara dia apa dia? Senangnya. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang Allah nak. Allah nak apa? Allah ni maha pemurah, maha pengasih ni. Kita dah baca selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa itu Allah? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia adalah Malik pada hari kiamat. Apa lagi kita kata? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau saja kami sembah. Subhanallah. Kita buat macam tu lah. Kita kata, setiap kita baca Quran, kan Fatihah semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah aku minta pertolongan. Kita buat begitu kan? Apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat upside down. Orang kita upside down. Allah nak, yang ni Allah nak, yang sifat ni Allah nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada Engkau lah aku bertawakal, kepada Engkau lah aku serah diri. Tengoklah kisah Nabi Ibrahim. Dia pernah masuk dia ke dalam api, dia kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita mau? Apa lagi yang kita mau? Cukuplah bagi Allah, bagi aku ini Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Apa lagi yang kita mau? Maci-maci. Ini nasihat untuk saya. Nampak tak? Setiap kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan, tapi kita letak Allah belakang. Kita letak Allah belakang dulu. Nampak tak? Yang itu saya kata 2 minggu sudah. Dalam surah An-Namli, ayat Allah kata apa? Dikala hampa ni sempit, sempit sungguh, cari semua jalan tak dibuka, tak tahu nak pergi mana, tak tahu ke arah mana, kan? Hidup rasa macam dada rasa sempit, nampak nak keluar tak tahu macam mana lah aku nak selesai masalah ni. Kita rasa sampai macam tu. Kita pernah alami benda ni. Nak baik sama 3 hari je, bukan apa pun. Tak tahu nak cari mana. Dah usaha dah pisah, semua dah letak dah. Akhirnya kita pergi ke mana? Kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Quran tu, surah Namli start pada ayat 60, baca je. Baca dah start pada ayat 60 ni. Kalau tak terasa dalam jiwa, saya tak tahu nak kata apa lah. Kalau tak terasa dalam jiwa, tak tahu nak kata apa lah. Allah kata dalam surah Namli ni. Allah kata apa? Apa dah sempit dalam keadaan macam tu punya sempit. Tak siapa hamba datang kepada aku kabulkan, aku laksanakan benda ni. Apa yang Allah tanya? A'ilahum ma'allah, a'ilahum ma'allah. Ada Tuhan lain ke selain aku? Subhanallah. Allah tanya, ada Tuhan lain ke selain aku? Lepas Allah bagi, kita lupa. Lepas Allah bagi, kita lupa. Kita buat seolah-olah Allah tak bagi benda ni. Subhanallah. Dan tu, kalau kita baca Quran ni, Quran ni dia ada dia punya sendiri punya style. Dia ada dia sendiri punya ni. Kita baca kan. Boleh? Rabbana wala tuakhizna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna. Pernah kita hayat ini. Allah kata wa'fu 'anna waghfir lana. Yani kita, Allah guna bahasa ni, kita doa macam ni. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa kali Imam baca kita tak fasa? Pasal apa? Baca Quran, baca terjemah Quran. Saya tak tahu Arabic, tak orang masalah. Baca terjemah Quran. Baca. Kita dapat rasa Allah yang nak bertutur dengan kita. Rasa macam, rasa. Berapa kali kita baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nampak tak? Kita baca banyak kali, tapi kita tak rasa. Dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang Allah nak khabarkan. Cuba kita bayangkan tengok. Bila kita rasa, kan, wa'fu anna waghfir lana, kan, Allah maghfir lahu, ampun dia. Terus baca mati. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, rahmati aku. Warhamna, anta maulana. Nampak tak? Fansurna, selamatkan aku. Alal qaumil kafirin, daripada orang kafir. Nampak tak? Pasal apa? Kita tak hayati Quran. Kita tak hayati Quran. Quran ini
Yasin malam Jumaat, bukan sini lah. Yasin malam Jumaat, orang tu nak mampu yang pakai. Asal kan, orang tu nak mati menyetan, lepas mati, lepas itu bulu kuning. Habis Quran bulu kuning, lepas tu atas. Dia kata Quran tak boleh bawa ke atas. Ambil mai berdebu. Ambil keluar mai berdebu. Habis Quran ni tu dia guna festival. Untuk festival saja. Kan? Paling laju sikit Ramadan. Ramadan 30 nak kena habis. Ramadan. Quran ni Ramadan. Memang Allah turun Quran pada bulan Ramadan. Tapi Quran ini dia satu buku, satu kitab, satu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa ni? Untuk hidup kita ni. Panduan hidup kita ni. Nampak tak? Allah cerita Quran ini senang nak cerita pada kita hidup, pada kita bangun sampai kita tidur, sampai kita mati pun Allah cerita. Nak buat apa? Lepas mati pun Allah cerita nak buat apa? Quran. Subhanallah. Hadis lagi. Orang Yahudi, dia pilih. Hadis sahih. Dia pilih apa? Dia pilih kita punya sahabat Salman Al-Farisi. Dia pilih, dia kata, betul aku dengar cerita. Ni bahasa saya lah. Saya tak pernah bahasa ni. Betul aku dengar cerita yang mana Nabi ajak apa ni? Kan? Daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Saja nak pilih ya. Kau ni kata balik, bukan kata daripada bangun tidur. Nabi ajak kami ni daripada bangun tidur sampai Nabi buang hajat. Sampai Nabi tanda ni semua Nabi ajak komplit. Nampak tak? Kan? Kenapa kita tak boleh nak mewasuk dalam hati kita benda ni? Kan? Ni saya boleh cabar lah. Anggaplah saya cabar. Kan? Kalau time susah ni, cuba buka Al-Quran. Tengok apa yang Allah cuba khabar kepada kita. Mesti ada jawapan. Allah dia tahu mengenai makhluk dia ni. Kita ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Nampak tak? Kenapa kita tak mau kembali pada Allah? Tak mau serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ni Ar-Rahim ni. Kenapa kita tak mau buat sifat Ar-Rahim ni dalam kehidupan kita? Kita kasih orang. Nampak tak? Kita kasih seorang dengan sepenuh hati kita. Siapa ada kita boleh kasih? First, isteri kita yang dah kahwin lah. Yang belum kahwin jangan lagi. Isteri kita, anak-anak kita. Saya teringat tu benda lah macam-macam saja nak share macam-macam isi saya lah. Satu hari saya balik rumah Pak Cik Mek, menangis dia. Saya fikir, ya Allah, dia menangis macam orang mati. Nangis semua orang putih pak, dia menangis. Saya dah fikir, ni menangis apa lah, saya buat apa Allah tak tahu buat dah. Sakit dah otak. Tengok ikan mati Pakcik. Saya beli ikan rumah saya ni, yang hari tu anak saya dia minta ikan. Saya belilah ikan 4 ekor. Mula beli 2 ekor. Satu anak saya Raihana yang sakit tu, semua tahu lah Raihana sakit yang operation tu, dia buat nama Pakia. Dia kata Pakia lah. Satu lagi anak saya semua dia buat nama Fatty. Dia gemuk sikit ikan tu, dia buat Fatty lah. Fatty lah. Fatty ni mati pasal apa, atau lah saya minta tolong bini saya tu. Saya balik beli bini saya tu menangis. Saya fikir, Allah, apa jadi ni menangis? Ikan mati. Saya fikir, ikan mati menangis begini. Ya Allah, saya jaga macam anak saya. Saya fikir, subhanallah. Dia punya ada satu sifat ni, Rahim ni, dia ada pada ikan tu pun. Kalau saya, lagi lah double dia ada. Nampak tak? Betul lah. Betul lah. Kalau saya tidak lagi double. Family planning dia kata. Happy life dia kata. Nampak tak? Yang tu kalau dia nak beli apa-apa semua, saya takut. Dia kata, boleh nak beli pokok bunga. Dia kata, ada belilah, tapi kalau mati jangan menangis. Jangan menangis. Dia takut nak beli bagi semua. Pasal apa? Dia menangis. Macam dia kata, punya anak aku jaga. Dia kata, mampu ya. Saya mati ni jangan ada mengatak semua lah. Nangis jangan mengatak, mampu ya. Dia masuk surga. Kena azab ni. Nampak tak? Kita pernah tunjuk dah sifat ni. Rahim kita pada orang.
Islam lah, paling sikit lah. Pada orang yang belum masuk Islam. Nampak? Kalau kita staff government ke, kita kerja government ke, yang tu satu medan yang mana kita boleh jadi penyebab orang tu masuk Islam. Bersih. Kalau orang kita government ni lah. Saya yang sikit kepala otak dengan staff government ni, tapi jangan marah lah, government jangan marah. Saya kata, kepala otak saya ni ni. Bukan post lah, post semua bagus-bagus. Post semua bagus, berpukul. Kalau post semua bagus. Cuma dia kata tempat lain lah. Sakit kepala otak. Saya pergi lembaga hasil dalam saya tak tahu lah sebut. LHDN ni. Saya tak pernah stamping. Kerja saya tak pernah stamping. First time bos saya suruh pergi stamping. Saya tak kerti stamping ni semua. Memang saya tak kerti. Saya pergi saya nak stamping. Saya tak tahu cara dia. Tak tahu tinggal orang pun mesti tak tahu. Tak pernah pergi. Dan Nik dah pergi jumpa tu kaunter tu. Saya minta abang tu. Abang, dia orang Islam. Abang minta tolong ajak. Pergi sana tulis. Dia tak cakap lebih pada tu lah. Dia kata, saya tak kerti. Tengok kat dinding. Yang tu yang makcik dia cakap apa dah. Tengok kat dinding. Saya pergi tengok kat dinding, dia tulis macam mana. Saya kata, apa dia tulis macam dia tulis, dia tak baca. Tulisan doktor kan. Orang-orang dia baca ni apa ni. Saya tak faham ni bang. Pergi tanya. Dia kata, pergi tengok balik. Saya pun pergi tengok balik. Apa ni dia kata, apa ni tak baca kat lebih berdua. Kata, cakap lebih berdua. Cakap lah 3-4 kan masih faham sikit. Dia tak mau cakap lah. Sampai saya pun pening kepala otak tulis bila apa yang kita tahu. Saya pun tulis lah, tulis semua salah. Semua salah, tulis semua salah. Saya kena tulis ni daripada siapa ni, kepada siapa. Saya tulis terbalik. Lepas tu bilangan apa semua, bilangan lah, berapa harga lah, harga stamp berapa lah, macam nak sign apa semua lah. Semua salah. Saya fikir dia kata semua ni salah. Dia tulis dekat saya. Dia kata tadi apa kan bagus. Tadi apa kan bagus. Tu saya terfikir balik. Nombor 2 saya kena ke hospital Pulau Pinang. Allah. Tu saya komplain kat pengurusi ICS. Tuan saya beri kita lah. Saya ajak anak saya, Muhammad. Dia beranak tak cukup bulan. Jadi dia kena pergi susulan. Talking dia, speech ni semua dia kena susulan. Bila saya pergi, anak saya tu duduk menangis kat bawah. Muhammad duduk menangis. Saya kena bagi fokus kat anak saya lah. Jadi, yang kakak nurse tu, dia cuma nak tulis appointment date saya aja. Hang tulis sudah lah. Dia tupuk meja. Tengok saya. Saya jadi pening. Dia sat anak saya naik. Tengok saya. Itu kakak ni anak saya naik. Tengok saya. Allah, dia kata pening kepala otak saya. Dia kata kakak tulis lah, dia boleh baca, bukan jangan dia baca. Dia pernah ada tepuk meja. Tu saya keluar, saya bilang lah, kalau lah macam ni dia pun buat. Orang Islam, orang bukan Islam tak mau kat Islam ni. Nampak tak? Dia tak mau. Kita, jangan sampai kita jadi penyebab orang lari pada Islam. Nampak tak? Jangan jadi penyebab orang lari pada Islam. Saya tengok banyak orang, ada yang bagus lah, ada yang bagus lah. Banyak macam ni ada. Perempuan senyum itu sedekah. Nampak tak? Senyum kat mereka. Layan mereka. Mereka akan minat dalam Islam. Saya jumpa orang bukan Islam, orang Cina. Memang banyak saya jumpa orang Cina lah. Di antara sebab apa? Paper Metro. Di antara sebab apa tu orang masuk Islam, Paper Metro. Alah, Paper Metro. Apa ni? Tak tahu nak kata. Buka dia tu, rogo dia ni, tu dia ni. Semua orang Islam. Paper Metro di antara punca kenapa orang yang bukan Islam tak mau masuk Islam. Betul. Dia bilang kat saya, Paper Metro semua serabut dia kata. Macam mana saya nak masuk agama kan? Dia bilang kat saya. Kan kita banyak cari cerita tu. Macam mana nak masuk agama kan? Serabut buka paper. Dia ni tak betul, dia tu tak betul, dia ni tak betul. Orang bangsa lain semua pun ada masalah ni. Tapi dia apa? Sembunyi. Yang tu yang kita kata gambar innocent of Muslim ni. Gambar ni gambar yang tak dipakai. Tapi yang bagi popular gambar ni siapa dia? Atau siapa? Orang Islam kita. Yang bagi popular gambar ni orang Islam kita. Pergi mengamuk kat Afghanistan 15 orang mati, pergi bakar duta, pergi bunuh duta lah, betul ni. Bila benda ni kita yang mempromosikan gambar tu. Nampak tak? Kalau buat tak hati, buat tak layan tu dah, habis. Bukan gambar tu satu saja, punya berlambak gambar nak keluar dah.
Mereka ni memang jenis Allah dah kata dah. Dah kunci dah hati mereka ni. Bukan semua lah yang ni dah kunci dah. Banyak. Baru satu ni kita gambar pun tak ada kualiti. Bukan ada kualiti gambar tu pun. Tak ada kualiti langsung. Video gambar Hindustan lah. Jangan tengok mahal saya buat. Nampak tak? Tak ada kualiti. Yang bagi promosi ni kita. Kita pergi terjun, pergi pakar sana, demonstrasi aman. Malaysia lah yang aman. Yang aman kat Malaysia. Yang luar negara pun tak aman. Tapi yang hebat orang Europe ni, dia main mentaliti fikir ni, bagus. Dia buat apa? Dia bagi risalah oleh Nabi Muhammad. Dia bagi risalah oleh Nabi Muhammad. Itu bagus dia buat. Lepas di negara yang tertekan, orang tekan dia buat begini, dia betul. Ini bukan cara dia buat. Pergi bakar lah, pergi buat itu, tak ada. Cara senang, biar dia faham apa yang terkepribadian Nabi Muhammad. Dia burn sekali cakap-cakap Nabi Muhammad, dia bagi percuma. Dia bagi Quran, bagi risalah Muhammad percuma. Percuma dia buat. Kita negara Islam, pergi bakar saya, bakar bendera, bakar tu. Dia bagi saya lah, minta maaf lah saya kata lah. Bagi saya, demonstrasi ni bukan jalan penyelesaian. Minta maaf lah, tak setuju, tak maaf. Bagi saya, demonstrasi ni bukan jalan penyelesaian. Bukan jalan penyelesaian. Nampak tak? Kalau kita semua habis keluar jalan. Jalan penyelesaian dia apa? Sebarkan Islam ni. Itu jalan penyelesaian dia. Kalau orang tu tahu siapa itu Muhammad, kalau orang tu tahu peribadi Muhammad, dia dapat gambar ni, dia tahu lah. Nampak tak? Banyak pakcik. Bukan internet punya banyak. Kalau tiap-tiap tu nak buat demonstrasi, tak dia kerja. Hari-hari demonstrasi. Kan? Tapi yang semalam bincang dengan Ustaz Alim, tapi kita tinggal sunnah. Sunnah apa yang kita tinggal? Kenapa tak buat kunut nazilah? Kenapa tak buat kunut nazilah? Nabi buat kunut nazilah pada siapa? 70 orang khari yang kena bunuh. Betul tak? Nabi hantar ni, Nabi punya ambassador ni hantar habis 70 orang. Lepas bunuh. Nabi buat kunut nazilah sebulan. Kita kata kita sayang Nabi, kita tak buat ikut cara sunnah, buatlah kunut nazilah. Kita yang pelik kat Malaysia, dia buat solat hajat. Tak buat kunut nazilah. Buatlah kunut nazilah. Dia pun dah tak tahu dah. Dia tengok kat orang-orang tengah Pak Imam, dia pun tak tahu dah kunut nazilah ni apa dia. Dia tak tahu dah. Tak bisa dengar lah mereka. Ini sunnah. Kenapa kita buat benda ni? Pakai-pakai orang sunnah. Kalau boleh orang sunnah, buatlah benda ni. Meja-meja sunnah ke, yang ada ni orang sunnah ke, buat. Kadang-kadang minta, ya Allah, laknatilah orang. Saya nak minta Amerika, Kristian lah kat Amerika, bukan Amerika yang ni. Orang tu yang buat. Ya Allahumma alaika fi Amerika, mampui. Bukan negara Amerika yang buat, yang kawan tu yang buat. Kristian, orang Amerika, orang Islam pun dah sana. Nampak tak? Minta lah, angkat tangan. Tak ada masa pun, setiap solat kita buat. Hancur orang buat gambar ni, ya Allah. Ya Allah, hancurlah gambar orang buat gambar ni, ya Allah. Nampak tak? Kita kata kita sayang Nabi. Nabi ajak cara dia. Tapi kita tinggal sunnah, kita buat benda-benda yang is no guarantee lagi. Antara boleh ataupun tak boleh. Ulama berbincang benda ni. Nampak? Ulama berbincang. Benda tu ulama berbincang. Demonstrasi ulama berbincang. Tapi yang sunnah ni guarantee sunnah. Nampak tak? Baik kita buat kunut nazilah. Komai-komai kan sembahyang zuhur tadi buat kunut nazilah. Minta hancur kat dia. Itulah Dr. Yusuf Qaradawi dia kata apa dalam buku dia, bila kita hidupkan satu bid'ah, maka automatically satu sunnah akan mati. Nampak tak? Cuba kita reverse balik. Kalau kita hidupkan satu sunnah, automatically satu bid'ah akan mati. Itu yang saya buat. Kita mau tahu umat yang tengah buat bid'ah. Kullu bid'atin finnar. Nampak tak? Kita reverse benda ni. Kita buat sunnah supaya bid'ah ni mati. Pelik kita pun duk redha. Benda sunnah Nabi ajak ni. Lepas tu kita kena buat benda ni.
hilang ke apa, telefon bilang ada bang. Buat. Macam sunnah mana? Mana dia baca? Pelangi. Tanam pelangi. Macam sunnah ada lagi macam sunnah kat mana? Rajabi kami nampak orang jemaah daripada boykot kami dah. Kerja Rajabi tu. Semua dia boykot kami dah. Kami tinggal 4 orang di bawah semua. Kalau Icong ni main dia semayang sendiri. Kalau Icong tak main dia pun siru lah. Kadang tak ada apa, 4 orang kami, 5 orang kami, semua dah menikah jauh-jauh. Kadang-kadang korban juga ramai juga. Encik paling lama, paling tua. Encik sunnah, dia tak mau, dia boykot, dia pada yang sebelah. Di sebelah baca Yasin. Baik apa baca Yasin? Dia marah kami, apa tak mau baca Yasin? Di sebelah baca doa, kami pun baca doa juga. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Dia baca doa. Kan sebelum bagi salam Nabi ajar, kami baca doa bukan tak baca doa. Apa tak baca doa kami tak dengar pun. Dia rumah hadis sebelah man lam yuridu qalbul kirdi. Siapa yang tak pilih dia kerah melampui. Semua dia berkata kerah. Kerah hidup kerah manusia. Kami nak buat sunnah, dia tak suka. Marah kami. Kami cara sembelih cara sunnah, dia tak mau, dia tak suka. Kemudian kami boykot, dia boykot. Boleh nampak dia depan kami. Dia dah batang kecil, tak nampak. Tahu banyak kisah, 4-5 orang kami semayang. Semayang, ada kuliah, kadang-kadang ni pun ada kuliah. Sekarang ada Sahih Bukhari ada. Semua ada kuliah di sana, alhamdulillah. Tapi secara tertutup lah, bukan tertutup, orang tak ramai. Pintu terbuka, tapi kami yang tertutup. Orang tak ramai. Nampak tak? Macam-macam sunnah yang ada ni, buatlah. Macam dekat IQ ke, pelangi, payah terubung, ansur sunnah balik pulau. Ada banyak ni macam sunnah ni, alhamdulillah. Ini bukanlah macam sunnah ni. Ini yang kita nak, ini yang kita nak. Jangan sama kita. Itulah daripada matlamat tidak menghalalkan cara. Biar kita ambil Nabi confirm. Sama juga dengan benda tu, kan? Bila matinya anak Adam, Nabi kan terputus segala-galanya, melainkan 3. Yang 3 ni Nabi confirm dah. Yang 3 ni confirm. Pertama, apa dia? Sedekah jariah. Yang sedekah, kita sedekah kat orang, sedekah kat binti kat mana-mana, yang berkekalan benda tu. Dia akan berterusan amalan. Confirm dapat pahala. Macam Western Union, duit biar macam tu, dia pergi pahala. Nombor 2 apa dia? Bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Kita belajar ni, kita manfaatkan pada orang. Orang yang sambung benda ni, kita akan dapat pahala tu, berterusan. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nampak tak? 3 ni, confirm. Maki-maki, confirm. Bukan saya kata, Nabi kata. Allah dalam Quran apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap ikut dia hawa nafsu. Dia cakap apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang confirm. Yang baca Quran ni semua, baca Yasin ke, baca Quran lah, dia pun main borang-borang ni semua. Borang ni isi RM5. Sampai RM10 cepat sikit, sampai RM5 lambat sikit. Dia ikut Korea, pos laju lambat cepat sikit. Nationwide ni semua dia lambat sikit. Nampak tak? Dia pun ada juga sana RM5, RM10. Kalau RM25 laju lagi. Saya tak tahu lah harga orang dia bagi orang. Tapi yang tu yang dia buat ni, dia perbahasan para ulama. Imam Syafi'i dia tak sampai, Imam Ahmad kata sampai. Sampai tak sampai dia dalam bidang perbahasan, kita orang bincang. Yang tu kira 50-50. 50-50, main ke tak main ke. Tapi yang confirm main yang 3 ni. Yang 3 ni confirm. Ambil lah yang confirm, kan senang. Nampak tak? Kalau kerja company, kita nak kerja company, kerja yang confirm, kerja yang tak confirm, kita ambil yang mana? Yang confirm lah kita ambil. Ni dah confirm lah gaji RM1,500. Ini tak confirm lagi gaji RM1,800. Baik kau ambil yang confirm ni dulu. Kalau dapat tu terus dengan pula. Nampak tak? Yang ni confirm. Confirm sampai. Yang tu tak confirm lagi. Baik ambil yang confirm. Nampak tak? Jadi di antara faedah kita boleh ambil. Saya dah jadi kuliah Zuhur pula. Di antara faedah kita boleh ambil. Macam saya kata tadi. Pertama, apa yang Ustaz ni kata, mencintai dan berbelas kasih terhadap orang-orang mukmin serta sangat gemar untuk berbuat baik kepada mereka atau sangat ingin agar mereka menjadi baik. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai para sahabatnya, juga sangat belas kasihan, dekat serta jujur kepada mereka. Macam saya kata tadi, kita sayang orang-orang Islam. Sayang. Cuba kita tengok sirah Nabi. Sirah Nabi. Satu individu manusia. Nabi ni manusia tu.
Dulu kat makcik-makcik saya, pakcik-pakcik saya, dia ni geng-geng tarekat. Kalau saya kata Nabi ni manusia, dia marah saya. Dia kata, saya dia mursalin, Habibullah, Karimullah. Ya, lepas ni saya kata apa lagi? Habibullah, Karimullah, Rasulullah. Ya lah, manusia lah. Habibullah, Karimullah. Memanglah Habibullah kan kita tak fikir benda tu, dia manusia, Nabi ni manusia. Ini anak basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia, Nabi kata, Allah kata Nabi ni manusia. Tapi tak suka kalau kita manusia. Tak manusia bukan malaikat. Kalau malaikat, orang akan bertikai lah. Dia tak apalah, dia malaikat. Dia boleh buat lah. Kita siapa? Kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja bagi dia jadi manusia. Untuk apa? Tak payah nak bertikai, Nabi boleh buat, aku tak boleh buat. Nampak tak? Individu manusia tu, cuba kita tengok. Dia bahagi masa untuk keluarga dia. Dia jadi guru pada keluarga dia. Dia jadi suami yang baik. Dia jadi datuk yang baik. Dia jadi cikgu kepada umat dia. Dia jadi khalifah di medan perang. Dia menyelesaikan masalah keluarga. Dia menyelesaikan masalah umat. Lagi apa lagi nak atur banyak semua sudah atur. Pada malam hari dia semayang, Nabi kita Muhammad SAW semayang sampai kaki bengkak. Nampak tak? Pagi buat macam ni semua kerja. Malam hari tidur bangun balik, semayang sampai kaki bengkak. Ini manusia ni. Nampak tak? Yang ni Allah kata, ni ambil contoh. Allah suruh ambil contoh ni. Sifat manusia Allah suruh ambil contoh. Tengok dia sayang sahabat dia macam mana. Satu individu manusia ni, sampai bila masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, dia tak tahu siapa Rasulullah. Dia bukan ingat Abu Bakar tu Rasulullah. Awal masuk Medan, Nabi tak larang Nabi duduk. Dia pengen tu Abu Bakar tu Rasulullah. Dia orang punya sayang kat Nabi ni sampai tak tahu Nabi ni apa sayang. Macam apa? Nabi sayang mereka double. Nabi sayang mereka double. Double Nabi sayang mereka. Tu Bilal seorang hamba yang diangkat dia punya masuk Islam, diangkat status dia. Bilal. Siapa lagi? Zaid, Anas, ni semua. Sampai semua. Kalau buka kita hadis, kalau tak jumpa nama Anas bin Malik ni, Abu Hurairah. Dia ahli sofa. Tu dalam Madinah, binti Madinah. Dia bukan macam kita businessman ke apa kan, dia ahli sofa. Harapkan makanan. Orang lain makan, tak makan lah. Sebab tu ada satu hadis tu, dia akan lapar 3 hari tak makan, lapar sumber dia lah. Lapar sampai hadis mana dia tu guling punya lapar. Dia tunggu makanan, orang bagi makan ada tidak. Punya nak guling lapar maki. Saya 10 minit tak makan, bini saya tengok muka dia macam apa dong. Dia tahu ni lapar ni muka macam ni. Dia bagi makan dia. Tengok macam ikan dia agak. Nampak tak? Lapar. Jadi ada satu orang bagi susu. Nabi kumpul semua ahli sofa. Nabi kata, Hurairah bagi ke semua. Dia tengok susu banyak tu. Aku tak ada apa. Kita dah lapar semua ni. Dia tengok pula crowd. Tak cover lah. Minum. Dia kata, Nabi tak minum lagi. Sampai dekat habis orang tu, turn dia. Dia kata dia bagi Rasulullah. Tapi dia bagi Rasulullah. Nabi kata, tak, kau minum dulu. Hadis tu macam mana? Dia minum sampai kenyang. Dia minum sampai kenyang. Nampak tak? Sampai kenyang. Lepas dia bagi Rasul, Nabi minum lagi. Subhanallah. Nabi sayang macam mana? Yang satu lagi tu, pada perang Ahzab tu, kan? Lapang Nabi ikat batu, sahabat buka satu batu, Nabi buka 2 batu. Sahabat buka satu batu, Nabi buka 2 batu. Allah, lagi lapang Nabi. Lagi Nabi tak makan. Nampak tak? Lepas tu sahabat tu pelan-pelan Nabi bilang, Ya Rasulullah, aku sembelih seekor kambing. Baik. Sekejap main 2 orang muda.
Bukan banyak mana. Karena betul tu dulu. Nabi kata, ya masyarakat muslimin, ya sahabat, jom kita pergi makan dah kenduri. Kalau Baitul ni buat kenduri banyak lah. Kalau tu pening, Allah. Kau bagi seorang. Kau tiong main satu betul dah. Apa-apa. Mukjizat Nabi. Nabi punya sayang sahabat. Nampak tak? Macam tu Nabi sayang sahabat tu. Dia balas balik kesayangan Nabi. Dia balas balik sayang tu. Nampak? Dia balas balik sayang tu. Dia kata dia beriman kepada Nabi. Lebih daripada beriman kepada mak bapak dia ni. Mak bapak dia ni dia lebih sayang Nabi daripada mak bapak dia ni. Macam tu. Subhanallah. Saya ingat lagi kata-kata Sufyan Tsauri. Dia kata apa? Bila hari kiamat nanti, kita hari kiamat ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mak bapak aku adili aku, perintahkan mak bapak aku adili aku, aku tak mau. Aku mau Allah Taala adil. Aku mau Allah Taala mengadili lagi. Sebab Allah lebih adil daripada mak bapak aku. Tengok macam mana dia sayang. Nampak macam mana dia sayang. Yang ni kena ada kat kita. Sayang jamaatul muslimin. Kita sayang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalau kita tengok kita naik motor macam pancat tayar depa. At least turun bagi sokongan moral. Memang tak mampu kita nak tukar tayar, bukan kita ahli nun. At least turunlah bagi sokongan moral kat depa. Nampak tak? Sokongan moral je bukan apa pun. Apa okey ke? Nak telefon ke apa ke? At least 40 sen only, brother. You know, one call only 40 sen to 50 sen. That's all. Habis dah. Nampak tak? At least bagi sokongan dia tahu. Subhanallah. Ada dia orang Islam ambil berat aku. Nampak tak? Yang ni buat bodoh lah. Tengok lagi laju. Tengok lagi laju kita pergi. At least satu sokongan moral. Korang-korang dia punya motor tak nak minyak, tolak motor dia ke apa ke, sampai ke stesen minyak. Ayo brother, how many second? Few second ya. Nampak tak? Kita tak tahu Allah letak ganjaran tu macam mana. Tak tahu Allah letak ganjaran tu macam mana. Kita kena tunjuk sifat tu ke orang. Dan yang kedua, berhati lembut terhadap kaum kerabat dan sesama muslim. Disebutkan dalam hadis yang sahih daripada Iyad Himar bin Himar al-Mujassi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan termasuk ahli surga. Pertama, seorang yang memiliki kekuasaan dan menjalankan kekuasaannya dengan adil, senang bersedekah dan tepat dengan tuntutan syar'i. Kedua, orang yang penyayang, berhati lembut terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Ketiga, orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mengemis-ngemis sekalipun keluarganya. Banyak hadis riwayat Imam Muslim. Nampak tak? Di antara siapa yang kita boleh kasih, saya bilang 2 minggu sudah, mak bapak kita. Mak bapak kita. Kasih mak bapak ni Allah perintah. Allah perintah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-82 dan 83. Kan? Orang Yahudi dia kata apa? Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak akan masuk kita dalam neraka. Kami tak akan masuk neraka kecuali saat saja. Terima kasih. Dia kata apa? Dia kata yang maksud saat ni 40 hari. Maksud saat ni 40 hari. Lepas dia masuk masuk syurga. Orang Yahudi kata Allah templak mereka. Allah templak, Allah kata dah tak boleh. Allah templak mereka. Allah kata apa? Orang yang dijanji masuk syurga, orang yang beriman dan beramal soleh. Allah cirikan situ apa macam mana punya keimanan. First Allah kata apa? Ta'budu illallah. Kamu taat Allah Subhanahu, kamu mentaati Allah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu Allah kata apa? Liwalidaini ihsana. Kamu buat baik terhadap kedua ibu bapa kamu. Subhanallah. Allah letak darjat dia apa dia? Allah dan Rasul dulu. Nombor 2 Allah kata apa? Liwalidaini ihsana. Kamu buat baik kepada kedua mak bapak kamu. Itu ada lagi wazir kurba wal yatama wal masakin. Ada lagi lah. Mak apa yang saya tekan di sini? Allah letak lah itu ke orang Yahudi. Ingat Quran memang dia khusus untuk orang Yahudi, tapi dia pengajaran umum untuk kita. Nampak tak? Liwalidaini ihsana. Banyak dalam surah Quran kita tengok. Wa qad rabbuka alla, ada ayat tu kan? Surah Al-Isra yang ke-24.
Dan sampai usia yang tua, Allah kata apa? Jangan kamu kata ufeng. Ufeng ni apa dia? Bukan upeng dan ipeng. Ufeng bukan upeng. Maka dia apa? Jangan kata mereka tua macam mereka sakit. Jangan buat naya kat mereka. Jangan. Allah ajak apa lagi doa kat situ. Doa macam mana? Ya Allah, ampunlah dosa mereka. Kasihani mereka. Seperti mereka kasih aku dulu. Nampak tak? Allah ajak doa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Tak masuk syurga. Tak masuk syurga orang yang buat derhaka kepada mak bapak dia. Tak masuk syurga, Allah kata. Nabi kata dalam hadis. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, tak masuk syurga. Nampak tingginya darjat mak bapak ni. Jangan adik-adik belakangmu, jangan. Adik-adik, saya pun adik juga. Adik-adik depan-depan ni pun jangan. Nampak tak? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa? Nabi bilang cara dia berdoa kepada mak bapak ni. Walaupun mak bapak dah meninggal, berdoa. Sekarang ni ya Allah, mereka buat nanya betul lah. Tengok kadang sedih. Kau ni saya baca dalam internet. Orang sunnah, saya cakap orang sunnah. Orang tak sunnah tapi nak cerita, kita kata orang sunnah. Pakai orang sunnah, kita nak berubah. Orang sunnah, saya cakap dalam internet. Saya baca web sunnah. Web sunnah saya tak baca. Orang sakit kalau otak dia punya bincang lah. Baik-baik baca web sunnah, ambil sikit manfaat lah kehidupan kita, amal bagus. Ini web sunnah lah, sakit kepala otak punya. Pakcik panggil apa? Maya Karim. Bukan, apa? Warta Maya. Bukan Maya Karim, saya Maya Karim. Warta Maya. Buka Warta Maya, betul-betul punya Maya. Pening kepala otak. Kawan ni kutuk kamu tu kutuk kawan ni. Mai apa dia dah cakap macam-macam ada. Ingat astro. Pening. Mak berita tak betul yang ada. Saya bincang tak boleh pakcik. Warta Maya masih tahu tengok lah. Boleh saya duduk masuk web sunnah ni, ambil manfaat sikit, ambil berita pada mereka, alhamdulillah. Ya Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Periksa dulu berita. Tapi jangan tahu orang sunnah ambil berita ni, insya-Allah lah. Kita boleh terima orang sunnah. Kawan tu tulis dalam web tu, dia ni orang sunnah. Orang sunnah. Dia maki mak dia. Macam biru. Pasal apa dia maki mak dia? Pasal ni tak bagi menikah. Dia nak menikah, mak dia dah tangguh-tangguh. Dia maki mak dia. Macam biru. Janganlah. Di antara Nabi kata, di antara doa mustajab. Di antara doa mustajab apa dia? Doa kedua mak bapak. Doa kedua mak bapak. Pertama Nabi kata apa? Doa safar. Orang yang safar. Lepas tu Nabi kata apa? Doa kedua mak bapak. Mak bapak, pakcik-pakcik, jangan lupa doa untuk anak-anak. Jangan lupa. Anak tu tak betul pun tak apa, doa. Kita tak tahu macam mana Allah nak tukar. Demi Allah kita tak tahu. Sebab huda ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu pakcik. Adik saya cakap dulu dia penentang sunnah. Adik saya belajar pondok apa tu? Lanai ke? Dia belajar pondok Lanai. Saya pun tak belajar pondok. Dia pondok Lanai kat Baling tu. Lanai Saya tak tahu lah, saya nanti pergi macam tu. Dia pun tasbih besar pakcik. Tasbih tu besar pakcik, betul besar tasbih tu. Tengok tu dengan tasbih kita pun takut dia pagi dengan tasbih. Pening tu. Dia hayun itu memang pening tuan saya. Dia belajar atas dia balik mak. Dia tentang sunnah. Dia tentang saya dengan abang saya kena turun-turun dengan dia. Ya sabar, adik nak buat apa? Takkan nak bergaduh, malu lah. Sabar, dia marah semua. Subhanallah. Saya minta mak saya doa ke dia. Saya ada mak doalah untuk adik mak. Mak doalah untuk adik. Subhanallah, Allah bagi saya dia dengan depan mata saya. Dia semayang tepi saya bawah ni. Dia semayang cara sunnah. Takbir cara sunnah. Saya fikir balik apa baca buku kat mana? Orang saudari ni buku. Bapa Wahabi. Dia kata ambil buku ni kat mana? Dia kata ni abang Salim, abang saya lah. Salim. Semua mesti kenal abang saya Salim. Dia kata abang saya letak dalam kat library tu. Dia ada baca dalam malam terawang. Dia ambil buku tu, kebetulan tengok buku ni. Buku makcik. Dia baca buku ni, dia kata dalam buku ni setiap rukun ni ada hadis. Dulu dia belajar apa cikgu dia kata? Cikgu kata ikut
ikut. Ni dia kata setiap ni qiyam dia, rukuk dia, iktidal dia, sujud dia, semua ni ustaz ni letak hadis. Dia bukan tahu Rasul dari ni Wahabi. Dia tak kenal Rasul dari. Saya kenal ya. Dia tak kenal. Saya kenal dia tak baca. Dia baca hadis tu, terdetik Allah bila hati dia. Subhanallah. Dia tanya kat kami. Dia tanya kat Bashir, Ustaz Bashir, banyak saya belajar dengan dia. Dia tanya. Saya bilang kat abang saya, apa lagi lah satu berita gembira yang kita mahu. Apa lagi? Saya bilang kat abang saya. Abang saya menangis Bashir. Dia cakap ni. Abang saya menangis. Dia kata, apa lagi lah kita mahu. Adik yang dulu menentang sunnah, kan? Sekarang dia di antara orang ni sunnah. Kuat sunnah. Dia bilang kat mak saya, mak, saya selama ni saya tak pernah tegur mak saya. Mak saya ni jadi semayang, dia tak boleh angkat. Tidak, dia tak boleh straight. Ni, dia macam tak apa boleh lah sakit sikit. Saya tak tegur lah mak saya, mak saya sakit. Dia bilang ke mak saya, mak jangan sini mak. Mak kena bagi sama, Nabi kata kena bagi sama dalam hadis ada mak. Mak bagilah sama, mak dapat pahala. Dia bilang, what is going on now? What is going on now? Mak saya bilang kat saya, adik Ahmad bilang macam ni kat aku. Saya sejuk hati saya mak dengar. Mak main doa lah ni. Doa ibu dan bapa. Doa. Apa jadi pun sekali lah makcik-makcik, janganlah doa bagi dia musibah. Jangan. Benci macam mana pun kita ke anak-anak ni, janganlah doa. Takut mustajab, itu takut. Takut mustajab. Kan tu kita takut semua ni. Kalau kita marah kita ke anak kita ni, hampir mampu lah. Allah. Dia kedepuk mati, menangis kita. Allah, bau kata pergi mampu, dia mampu. Jangan. Apa nanya pun, didiklah anak-anak tu. Yang tu lah, terbaik kita boleh buat, didik anak-anak tu lah. Masih ada masa ada peluang. Didik anak-anak tu. Yang tu lah dua faedah. Ada orang nak tanya tak? Kalau tak ada lagi bagus. Yang tu lah kita cuba amal ke dalam kehidupan kita. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ar-Rahim. Yang mana dia Maha Penyayang. Dia sayang semua kita. Dia memang dia sayang semua kita. Dia sayang semua kita. Antara lain kita nak atau tak nak. Itu senang. Kita nak atau tak nak. Ada soalan dah? Saya tanya. Imam Syafi'i mengatakan bahawa siapa bersendak Nabi, menghinakan Nabi, halal bunuh dia. Dengan dia tak payah, dia terbunuh dia, tak payah ke mahkamah, tak payah bawa itu ke mahkamah dia, halal. Lalu bunuh bukan ada cara menghina Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i kata tak payah bawa ke mahkamah. Betul, bunuh. Tak, hadis ni ada cerita sebenarnya. Allah alam tadi saya tak tahu. Kata Imam Syafi'i saya tidak tahu, saya dengar lah. Cuma di antara apa yang para ulama setuju, orang yang menghina Allah, menghina Rasul sudah dibunuh. Ini orang setuju. Orang yang menghina Rasulullah, kalau dia tahu dia menghina. Tak tahu lain cerita. Kita bukan menghina, kita tahu. Cuma dia tahu dia menghina. Macam Salman Rushdie. Kalau mungkin memang dia berkeluar fatwa semua. Kalau Rushdie kan? Kan tak tahu bang? Kalau Rushdie. Oh, muda tak tahu. Orang lama tahu. Dia Salman Rushdie ni, saya dulu saya tak tahu. Saya kerja di bawah saya tahu. Kerja di bawah saya tahu, oh kau ni Salman Rushdie, bisa dengar nama dia. Memang para ulama berkeluar fatwa semua bunuh dia. Di antara yang berkeluar fatwa bunuh dia adalah Khumaini. Kita memang tak tembak Khumaini, dia berkeluar fatwa bunuh dia. Khumaini buat fatwa bunuh dia. Memang ramai orang memang sepakat suruh bunuh dia. Nampak tak? Dan di antara yang terbaru saya baca, yang kita boleh bunuh orang yang kita boleh bunuh sekarang, tahu siapa dia? Apa siapa dia? Sekarang ni Bashar. Allahumma alaika fi Bashar. Oh, fatwa para ulama pula fatwa. Jumpa dia bunuh daripada bagi duit. Jangan saya kata. Dia kata jangan rakam mampu saya. Dengan bunuh tu edit. Ni saya tak kata. Ni apa yang saya baca dalam web ni semua. Para ulama dia orang dah berkeluar fatwa. Kalau bunuh dia. Saya baca paper berita harian kat
Dalam paper tu dia tulis apa? Dalam tulis apa? Ni orang kaya Saudi, dia kata apa? Siapa yang membunuh Bashar, saya nak bagi duit. Tapi dia buat naya pembunuh, ya Allah. Dia tengok Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan dia tengok ni. Dia antara para ulama di Mesir, dia dari Madinah, kemudian dia di Mesir, Egypt. Dia kata, apa punya sifat manusia kawan ni? Dia kata, apa punya sifat manusia kawan ni? Apa dia lupa Allah Ta'ala? Dia tak pernah dengar kalam Allah Ta'ala. Dia tak pernah dengar kalam Rasulullah, perkataan Rasulullah. Nabi kata apa? Dia kata, Nabi kata apa? Seorang wanita yang membunuh kucing tak masuk syurga. Seorang wanita yang membunuh kucing, memang hadis selesai, tak masuk syurga. Yang ni kan pula dia membunuh orang Islam. Dia membunuh orang Islam. Apa dia lupa Allah Ta'ala? Ini Syiah ni. Yang tu kita kata hati-hati dengan Syiah. Bila saya cakap ke Syiah, besok dia menyebut lah saya punya Facebook semua gambar-gambar blue. Saya pun tak tahu lah Syiah ni yang dia tak suka. Dia tulis pasal Syiah sikit, semua gambar blue dia menyebut kat saya punya Facebook. Semua luca-luca, semua penuh. Pening nak buang ni semua. Ini lah Syiah. Yang tu kita kata hati-hati dengan Syiah. Syiah ni, dia kata Imamiyah yang 12. Ya Allah, dia memang tak suka kita. Dia tak suka. Dr. Yusuf Qaradawi kata, dia kata apa kat Ramzan Jani tu? Hampa melaknat Abu Bakar, hampa melaknat Umar, hampa melaknat Aisyah. Saya dengar jelas. Saya dengar jelas. Sampai sekarang kalau buka kat YouTube ada perkataan tu. Isteri kami pernah dengar. Saya dengar jelas. Dia kata, Al-an. Sekarang ni dia kata. Tak mau cakap lah Aisyah. Saya tak mau kata lah. Dalam neraka. Saya pun main perkataan kotor. Saya tak mau kata perkataan tu. Aisyah saya sayang. Saya sayang. Dia Ummul Mukminin, saya sayang dia. Dia kata pakcik, saya dengar jelas. Sampai lah ni dalam YouTube ada. Al-an dia dah sekarang ni. Aisyah, dia buat perkataan tu dalam neraka. Tengok gambar innocent Muslim tu. Dia kata apa? Umar ni gay. Dia kata Umar ni gay. Gambar innocent Muslim dia kata. Kalau baca dalam website tu dia tulis Umar is gay. Dia gambar tu pun Umar macam-macam gay. Dia Umar cerita dia kata. Dia ambil pada siapa? Ni Syiah dia buat kat Iran. Syiah dia buat macam tu kat Iran. Pergi buka website tengok. Tentera Dajjal ke apa tu pergi buka tengok. Dia pada pakai macam lelaki, dia pada pakai macam perempuan punya ni. Dia pada kata inilah Umar. Yang tu kita marah lagi. Yang ni kita marah. Kita nak kata benda khilaf mazhab ni anak goyang diri tak goyang diri. Itu orang suka hati hang lah. Suka hati hang anak goyang tak agama. Bilang kita bukan nak timbang benda tu pun. Yang ni semua jurisprudence. Dia bukan dalam perbincangan. Tapi yang ni fundamental. Ni fundamental ni. Akidah ni. Dia maki semua. Saya memang geram. Saya tak boleh. Yang tu bila masalah yang saya saya, buat Syiah in Iran. Bila Imamiyah saya kata, Imamiyah kafir lah. Saya berpegang pada fatwa tu. Saya tak terima dia orang. Imamiyah saya terima. Selagi dia orang tak terima para sahabat, terima apa orangnya. Ikut dia punya style. Jemaah tu sahabat dia tak terima. Dia malah kotor-kotor sahabat ni. Dalam semayang pakcik dia rokok. Dia cakap pasal Abu Bakar, dia cakap kotor-kotor masa semayang. Kita tak sampai hati nak cakap pada satu orang Islam. Tak sampai hati kita. Dia buat jahat macam mana tak sampai hati kita nak kata apa kat dia. Yang ni sahabat ni. Abu Lu'lu'ah yang bunuh Umar ni, dia orang sancung dia. Sancung. Dia tengok kubur dia kat Iran. Kubur dia tu, sancung. Tengok Salim. Saya sayang, saya tak pernah Iraq. Saya pernah pergi ke South Africa. Tanya pasal kubur Ahmadiyah saya tahu. Saya pergi tengok kubur dia. Bukan media sahaja. Kebetulan dulu dia baca, pergi tengok bila kubur dia. Saya pergi South Africa, itu je lah. Saya belajar kat sana ya. Tanya pasal, tak tahu. Dia tak pernah pergi Iraq ni semua. Tak pergi pun tak apa, sikit berontak. Duk Malaysia lagi bagus ni. Nampak tak? Jadi, kalau nak kata, itu
antara nasihat saya lah bagi orang yang buat dakwah ni, yang berdakwah ni, dalam ilmu dakwah ni, dia cukup macam takut nak bilang pasal Syiah ni. Pasal apa? Lepas ni saya stop lah. Banyak sangat pasal imam. Saya kuliah maghrib lah. Umum maghrib. Pasal apa? Di dalam dakwah ni, dakwah saya duduk dalam field dakwah pada orang bukan Islam kan. Dia macam agama orang Kristian, dia ada pecahnya banyak. Nabi kata dalam Quran, Nabi kata dalam hadis, Kristian dia akan pecah. Yahudi 70, Kristian 71, Yahudi 71, Kristian 72, kita 73. Kristian pecah banyak, apa banyak. Dia orang yang kau ni saja. Adventist tu, 7 Day Adventist, Adventist hospital, Cik punya baru dia dengan kita semua. Dia buat bangunan baru. Dia adalah sesat. Dia macam Wahabi ya. Orang Malaysia kita kata Wahabi. Dia macam Wahabi dia. Dia pun tak terima dia. 7 Day ni mah. Kau ni mah adalah sesat. 7 Day Church ni apa tu? George Bush mah adalah sesat. Kristian sesat. George Bush Adventist. Dia tak terima Kristian tu semua. Yang dia terima yang paling atas, dia terima Katolik. Katolik paling banyak di dunia. Itu dapat terima. 62 Protestan. Pecah daripada aliran Protestan ni dia ada Methodist. Dia terima Chinese Methodist Girls School. Convent like street, convent Green Lane, convent ni semua Christian lah. Convent, dia belajar kat sekolah convent. Macam sekolah Christian lah tu. Tarik panjang pula. Sekolah Al-Masyur tak apalah. Sekolah convent, sekolah Christian lah tu makcik. Convent, Methodist Boys School, Methodist Girls School ni semua sekolah Christian. Jadi Methodist ni dia orang diterima, dia orang terima lah, dia bukan adalah sesat. Dia orang terima. Nampak tak? Dan tu 7 Day ni semua adalah sesat, dia orang tak terima. Tapi dia orang kuat. Jehovah Witness. Kita dengar nama ni Jehovah Witness. Kita dengar kan? Jehovah Witness ni adalah sesat. Dia orang tak terima hari kiamat semua. Dia orang Jehovah, dia orang tak terima Nabi Isa sebagai, dia orang dekat dengan Islam, dia orang tak terima Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dia terima Jehovah ni Allah. Yahweh, Jehovah ni Allah, dia orang terima Jehovah ni Tuhan yang satu, dia orang terima. Tapi dia orang adalah sesat. Pakcik, dia orang print Bible tu. Bible dia kalau tengok lebih kualiti daripada kita punya Quran. Quran yang kita print ni, Bible dia tu emai. Kalau emai mahal. Mereka kalau di internet tak ya, mereka hantar free. Dia orang hantar free. Nampak tak? Pecahan mereka banyak, semua pecahan mereka banyak. Ada sampai bawa-bawa ni apa, Maryam apa gelok main adalah sakit. Yang tu pun tak percaya. Yang tu beriman pada Maryam ni adalah Allah Tuhan pula. Tak terima. Semua adalah sesat. Penang banyak tu yang geng bawah ni, Maryam ni. Semua adalah sesat. Dia orang buat terbaru, dia orang buat dengan pisah. Sebelum pecah pisah ni, pisah kan sebab Penang pisah. Dia orang buat apa? Jesus Conference for Penang. Jesus for Penang. Conference tu Jesus for Penang. Saya tengok tu, dia orang buat program tu. Azhar Idrus pun kalah. Kalah. Dia buat kuliah Azhar Idrus kat mana? Pada kota kan? Kalah semua Azhar Idrus. Betul Ustaz, kuliah dia bukan kata Ustaz Azhar Idrus tak. Dia tak kuliah, dia buat management kuliah tu. Kalah, lagi ramai. Dia buat main konsert, band-band mah. Tapi yang saya perhati dalam tu, saya nampak ada peratus orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Dia nampak lah. Kan dia ambil kamera, dia tak pilih conference tu. Dia pun dalam YouTube, dia pun zoom, dia pun tunjuk. Dia pun lari, kawan-kawan ke menangis, kawan-kawan apa? Oh, now we need Jesus for Penang, come! Semua lari mas, dia tengok muka-muka, parti. Cina banyak. Tapi nampak Melayu-Melayu mana? Tak tahu lah Melayu Islam ke Melayu tak Islam, kita mana boleh tahu. Kan? Atau Melayu Sani ke apa lah, atau Kristian lama lah, bapa ada Kristian, mak ada Kristian, mana kita tahu. Tapi nampak macam tu lah, orang Melayu. Dia buka tab dekat YouTube, buat conference tu, kalah orang Islam kecil. Kan? Yang ni mah pecah-pecahan ni, kan? Orang Kristian, dia orang dah terima lah benda ni.
Dia pun suka bawa isu ni, masa dakwah dia suka bawa isu ni. Dia berkata apa? Kenapa? Apa beza antara Sunni dengan Syi'i? Soalnya macam cepu mas lah. Bila kita cakap macam dia bahasa agama Kristian, dia kena cepu mas kat kita. Apa Sunni ni Syi'i? Apa pandangan Sunni dengan Syi'i? Sunni ni, Syi'i ni Syiah lah. Sunni ni orang Sunnah. Tanya saya, saya kira bom. Saya bos ni, bom sebenarnya. Saya bayangnya, kata Syiah mana yang maksudnya Syiah ni lah, kita bukan Islam. Yang dia balik kan, yang dia balik pun bukan Islam. Kami tak minta pendapat dari Islam. Kalau Syiah Imamiyah dia kata, saya kami tak terima dia Islam. Syiah Haruri ni kita terima dia Islam. Tanya dia ada sembah apa pun lagi. Kalau dia Allah Taala dia sembah dia nak sembah kerana pemimpi dia. Selain dia ikut Al-Quran dan Sunnah, amal para sahabat ikut kita tak terima dia. Boleh selain hidup kritik tak terima. Saya cakap itu. Kebanyakan orang dakwah ni dia pun macam nak tengok hati. Tak ada masalah. They also Muslim like us, no problem. Biar together. Pasal pada takut dia jangan bercakap Kristian. Oh kami mau pecah, mau pecah tak? Apa mau serabut yang kami serabut, apa mau serabut ke? Saya tak. Saya dengar cakap Hussein ni. Ustaz Hussein bilang kat saya, suruh takut kan negara apa? Nabi dah bilang dulu dah. Islam akan pecah. Nak risau apa? Pasal sebenarnya kita mau terima Islam. Tak mau terima sudah. Nak buat apa? Tak nak menangis pun. Tak mau terima sudah. Dia banyak benar dalam Islam ni. Pasal benar dia tak mau terima Islam. Tak mau terima sudah. Mau bilang. Nampak tak? Saya cakap di depan-depan. Dia bilang, kalau kata Syiah lain semua tak apalah. Kita bolehlah sikit nak kompromi sikit. Macam Maulana Asri Yusuf dia semua dia kata out. Saya tak nak sampai macam tu. Dia bukan tahu pasal Syiah banyak pun. Dia tahu sikit-sikit je. Tak boleh nak kata semua. Ustaz Asri Sobri semua. Dia tak ada orang buat pengajian. Yang Ustaz Fatih tu dia semua. Dia orang tahu dia orang buat belajar macam tu, buat pengajian. Kita tak kerti. Semua kerti pun. Tahu-tahu Syiah Imamiyah ya. Dia baca kerja orangnya. Nampak tak? Saya cakap depan-depan ya. Dia bilang kat dia pun. Ini nasihat dia lah para pendakwah lah. Yang orang yang buat dakwah ni semua dakwah firli. Tapi kita nak tolong ansur. Dia orang takkan terima kita. Dia orang nak bunuh anak-anak kita. Dia orang nak bunuh kaum-kaum muslimin. Satu orang tu dia menangis dalam telefon. Dia menangis kat Adnan, Syekh Adnan tu. Dalam YouTube ada dia menangis. Dia kata apa? Tolong selamatkan kami. Ni Syiah ni duk bunuh isteri kami. Dia duk rogol isteri kami. Dia duk bunuh anak-anak kami. Dia duk sembelih imam-imam kami. Tolong selamatkan kami. Alhamdulillah. Menangis Syekh Adnan, dia menangis. Dia kata apa? Sabar. Sabar. Bantu Allah di dekat. Bantu Allah di dekat. Sabar. Nampak tak? Itulah. InsyaAllah lah. Minta ada soalan-soalan lah. Subhanallah. Alhamdulillah.